jatuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu
بمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Padri Shah bin Alauddin. Alhamdulillah, bestnya umrah dengan Iman Travel. Dengan RM6,990 dah dapat buat umrah dengan keluarga. Pergi dengan visa umrah pula tu, dapat bawa balik air zam-zam lagi. Bukan tu je, dapat free ziarah Taif pula tu. Ish, macam-macam package, ada sesuai ikut bajet kita. Nak umrah terbaik? Hubungi 019-2503 atau layari imantravel.com.my. Ingat umrah, ingat Iman Travel. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Andainya dapat ku menulis nota-nota cinta buat dirinya, ingin ku titipkan bersama semua kuntuman bunga yang indah berseri. Ku sembur haruman mewangi bersama kata-kata puji, sedang dia tahu kasih dan cintanya aku menjalin ikatan.
baca talbiyah, Mat? Iyalah Mak Su, insya-Allah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Assalamualaikum. Smiling is viewed across cultures as a sign of friendliness. Smiling gives happiness to others. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled often and with real joy. Let's follow this simple sunnah and gain all the benefits that come with it, inshallah. I'm Abdulaziz Ahmed Fredericks, sharing with you a smiley message on IKIM. Melaka 89.5 FM. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelab 91.5 FM. Rawatan yang berharga, pengisian penghujung, inspirasi Inforia Islam. Semuanya di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Setukup Aman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama Alhamdulillah untuk destinasi IKIM, untuk jam ini kita membawa untuk anda rancangan Imanun Nahi Iman kami. Kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah untuk petang ini masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki datin? Alhamdulillah bikhair Doktor, insya-Allah. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk rancangan Imanuna pada petang ini dan insya-Allah bersama Doktor kita akan sambung kembali bersama kitab Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta tentang bahagian kedua untuk Muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wusta. Dan bersama para pendengar jangan lupa insya-Allah untuk bersama hubungi pegawai pemasaran kami untuk dapatkan kitab ini di 019-2380-466. Ada diskaun menarik insya-Allah untuk anda. Dan untuk waktu ini bersama Doktor kita Muqaddimah bersama Muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wusta. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang dihormati Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang ada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang dikasihi semuanya. InsyaAllah pada petang hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab iaitu Al-Aqidah Al-Wusta, terkandung di dalam naskah terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia ini, iaitu kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Imam As-Sanusi ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu. Dan saya harap insya-Allah yang mendengarkan pengajian ini boleh sama-sama memiliki kitab dan kita mengaji per huruf. Setiap hurufnya kita uraikan, setiap kalimatnya kita syarahkan, dengan harapan ilmu yang kita dapat ini ilmu yang bermanfaat, penuh barakah serta terpimpin dalam pengajian ini. Kan, sebab kalau baca sendiri tanpa guru, takut kita ini tersesat. Ibarat dia orang yang nak jadi doktor perubatan. Boleh ke di dunia ni ada orang tak masuk medic school, kan, sekolah perubatan, maksudnya masuk universiti yang mengajarkan perubatan. Lepas tu tiba-tiba dia pergi, dia tak di situ, dia pergi perpustakaan, dia hafal semua kitab yang ada, semua buku perubatan yang ada dekat dalam perpustakaan tu. Dia keluar perpustakaan, dia declare diri dia doktor. Boleh ke tak boleh? Jawabnya itu malpractice. Ini adalah melakukan suatu kesalahan kerana dia tidak layak, dia tak ada lesen untuk jadi doktor. Begitu juga dengan agama, tuan-tuan dan puan. Kita tak nak orang otodidak, belajar sendiri, beli buku bahasa Melayu, bahasa Indonesia, baca sendiri, ikut faham logik akal dia, lepas tu dia bagi pendapat. Jadi mufti pula tu, bukan mufti berjawatan tak, mufti Google. Kan? Jadi ustaz, tak layak jadi ustaz tapi nak ngaku jadi ustaz. Pandai Arab sikit je, belajar kursus-kursus sikit, lepas tu dah jadi macam ustaz nak mengajar agama, tapi tidak bersandarkan pada perbahasan dan manhaj ilmu yang dibenarkan atau dimuktamadkan oleh para ulama. Ini sebab itu tradisi dalam menuntut ilmu dalam Islam dari dulu sampai hari ini kita kena ada reference. Kita kena ada kitab, kita ada reference, kita kena ada sumber, dan bila kita ngaji kita ada metodologi, kita ada manhaj, kita ada usul fiqh, kita ada usuluddin, kita ada manhaj-manhaj tertentu. Hadirin wal hadir hafizakumullah. InsyaAllah kita berada pada muqaddimah dalam kitab ini, muka surat 233 versi Arabnya dan terjemahannya muka surat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita masuk pada yang kedua. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Qala asy-syaikh al-imam al-arif Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardahu. Yang bermaksud, telah berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Arif Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani radhiyallahu anhu. Yang bermaksud apa? Iaitu dia nak kata
berkata, kitab ini dikarang oleh siapa? Berkata. Jadi penyalin manuskrip tersebut dia kata, qala telah berkata, Syekh. Jadi Imam Sanusi gelaran pertama yang ringkas lah, gelaran dia panjang, adalah Asy-Syekh. Maksud Syekh ni secara bahasa adalah iaitu orang yang dah tua. Yang dah tua. Yang dah tua tu maksud dia apa? Yang umur dia 40 ke atas. Ada yang kata umur dia 60 ke atas. 50 ke atas. Ini itu adalah Asy-Syekh. Secara bahasa. Lalu di dalam ilmu Islam ada orang yang mungkin belum umur tersebut, tapi kerana ilmu dia dah macam umur tersebut. Maka dia pun dipanggil Syekh kerana melihat banyaknya ilmu yang dimiliki walaupun mungkin masih muda. Kerana kita tak menolak kemungkinan, bukan kemungkinan, dan memang ada seseorang yang umur baru 25, 26, ilmu dia dah macam umur 60 tahun. Ini kalau kita nak tahu beberapa tokoh, mereka ini baru umur dia 25 tahun tapi sudah mengajar di Universiti Al-Azhar, sudah mengajar di Universiti Al-Qarawiyyin, menunjukkan ketuaan ilmu dia. Dan alim. Ini banyak terjadi. Ada yang sedang masih muda. Di Kelantan dulu kalau tak salah, umur 20 lebih, sudah menjawab menjadi mufti kerana kealimannya. Sebab memang ada orang yang muda-muda diberikan anugerah kecerdasan yang Masya Allah. Maka mereka digelar Asy-Syekh walaupun secara majazi, secara metafora kerana ketuaan ilmunya. InsyaAllah kita sambung perbahasan Syekh ini setelah ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama para pendengar. Masih lagi boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Nasiruddin At-Tusi. Nama penuh beliau ialah Abu Ja'far Muhammad Ibn Muhammad Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Tus, Iran pada tahun 597 Hijriah bersamaan 1202 Masehi dan memulakan hidupnya dengan bergiat dalam bidang keilmuan di Tus. Apabila Hulagu memulakan serangan bagi meluaskan jajahan takluknya, Nasiruddin telah turut serta dalam gerakan tersebut. Disebabkan keteguhannya, beliau dilantik sebagai penasihat kepada Hulagu. Kewibawaan beliau dalam bidang politik semakin ketara kemudiannya dengan pelantikan beliau sebagai penasihat Abaqa bin Hulagu. Semasa Hulagu menyerang ibu kota Baghdad, Nasiruddin ada bersama-sama dengannya. Beliau kemudian menetap di kota ilmu ini sehingga meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah bersamaan 1274 Masehi dan dikebumikan di Mashhad Al-Kazimiyah. Nasiruddin mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang ilmu kepada kita. Antaranya termasuklah penulisan dalam bidang geometri, fizik, algebra dan falak. Beliau juga menghasilkan karya dalam banyak bidang keagamaan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan hukum. Walau bagaimanapun, kepakaran beliau yang paling utama ialah dalam bidang falak atau astronomi. Dalam bidang tersebut, beliau telah menghasilkan banyak teori, sama ada ia merupakan lanjutan bagi teori-teori yang terdahulu maupun yang benar-benar baharu. Sebab
sebagai mengiktiraf kebolehan beliau dalam bidang ilmu falak ini dan dengan tujuan memperoleh faedah daripadanya. Hulagu telah membina sebuah pusat kajian cakrawala yang besar di Turkistan untuk Nasiruddin, iaitu pada tahun 657 Hijriah. Petikan daripada buku Tokoh-Tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanuna Iman Kami dan bersama rancangan Imanuna. Alhamdulillah masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih menceritakan tentang Muqaddimah Kitab Al-Muqaddimat untuk bahagian kedua untuk petang ini. Dan kita sambung kembali bersama doktor untuk waktu ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia sebut Asy-Syaikh tadi, kita kata telah berkata Asy-Syaikh, maksud dia seseorang yang mencapai derajat ilmu yang tinggi kerana ketuaan ilmunya. Lalu Al-Imamu. Bila sebut imam ni, dia boleh makna imam dengan maksud imam solat. Boleh bermaksud imam kepada keluarga. Boleh maksud imam sebagai imam iaitu pemimpin, presiden, raja, sultan, khalifah. Itu juga imam. Al-Imamah Al-Uzma, kepimpinan yang teragung. Yang di mana di Malaysia kita ini iaitu yang di Pertuan Agong. Ya, contoh dia. Tapi al-imam yang dimaksud di dalam kitab ini adalah al-imamah fil ilmi, iaitu tokoh tersebut, iaitu Imam Sanusi ini mencapai derajat imam di dalam ilmu, iaitu imamah fil ilmi. Maksud imamah fil ilmi iaitu dia sampai pada derajat ilmu yang sangat tinggi, yang menguasai di dalam beberapa fan ilmu dalam keadaan yang sangat tinggi dan sangat hebat. Ini dipercaya. Dan memang betul. Kalau tuan-tuan dan puan boleh rujuk, kalau kita nak tahu betul ke tidak seorang itu alim atau tidak, kita melihat tulisan dia, karya dia. Salah satu cara lah, karya dia. Jadi kita boleh tengok berapa banyak kitab yang dikarang dalam berbagai fan ilmu. Dan cara lain, pengaruh dia di dalam merubah orang daripada zulumat ila nur, daripada orang tak pandai menjadi alim, orang yang bukan Islam masuk Islam, dan berbagai cara. So kalau kita lihat dalam imamah fil ilmi, kita boleh lihat dalam karya-karya Imam Sanusi dalam buku ini, buku surat 52, saya listkan tu untuk list ilmu dia itu sahaja. Ini mencapai lebih kurang berapa ini? Iaitu sampai ke muka surat 75 tuan-tuan dan puan-puan, atau 76. 53 sampai 76. Sangat banyak. Bukan hanya dalam ilmu akidah. Dia ada membahas tentang logik, membahas tentang hadis, tafsir. Imam Sanusi ini dia ada kitab syarah kepada hadis Sahih Muslim. Dia ada ilmu tasawuf. Dia ada karanglah ilmu tasawuf. Dia ada mengarang tentang ilmu tafsir, ilmu fiqh. So pada hari ini ada orang ngaku alim, tapi fiqh pun tak menguasai. Tak boleh. Dia kena menguasai fiqh, qiraat, bacaan Al-Quran.
Iaitu qiraat ni macam mana bacaan Al-Quran. Dan lain-lain. Ini menunjukkan bahawa dia sangat alim. Selain daripada nahwu saraf yang juga beliau menguasainya. Al-imamah fil ilmi. Okey, hadirin wal hadirat hafizahullah. Lalu disebut al-arif. Apa yang dimaksud al-arif di sini? Iaitu kalau secara bahasa orang yang arif lah. Yang arif macam hakim kita panggil yang arif. Sebab hakim ni memang yang arif. Dia yang bijaksana, dia yang tahu. Itu yang arif. Tapi bila kita sandarkan kepada kitab ini, menunjukkan erti ketokohan Imam Sanusi mencapai derajat al-arif, iaitu seorang yang gnostik, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi yang tinggi. Al-arif itu identik dengan istilah tasawuf. Orang yang memiliki derajat yang tinggi di dalam ilmu tasawuf. Atau kita panggil seorang seperti mursyid mungkin. Di dalam ilmu tasawuf dan ilmu tariqah. Dan kita tahu bahawa Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala, walaupun beliau ini seorang ahli kalam atau ilmu akidah, Al-Imam As-Sanusi juga merupakan seorang ahli di dalam ilmu tasawuf. Dan dia ini bertarekahkan atau bertarekat dengan tarekat Syadziliyah. Kerana dia menuntut ilmu daripada gurunya yang bernama Al-Imam Ibrahim At-Tazi. Imam Ibrahim Tazi ini guru kepada banyak ulama yang menyusun sebuah selawat yang dibaca di seluruh dunia yang dipanggil dengan selawat Tanfarijiyah atau selawat Nariyah yang terkenal, iaitu Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tughda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaib wa husnul khawatimi wa isasqal ghamamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi lak. Itu dia, hadir wal hadir abidullah. Dan kita dapat lihat perkara ini seperti yang termaktub di dalam syarah, iaitu Aqidah Wusta ini. Al-Imam Sanusi sendiri menyebutkan dalam syarah saya yang ni, syarah ini, yang cetakan ini, dia sebut pada muka surat 122, fasallallahu alaihi wasallam min rasulin bihi tufarraju al-qurabu wa tuhallu al-uqadu. Ni maksud dia apa? Iaitu selawat Allah kepada baginda SAW yang daripada Rasul yang dengannya maka segala kesusahan itu hilang dan segala simpulan-simpulan hidup ini terurai dan lain-lain. Ini misalan dia. Hadirin wal hadir hafizahullah. Abu Abdillah. Kan dia sebut kat sini, iaitu telah berkata Al-Syekh Al-Imam Al-Arif Abu Abdillah. Apa yang dimaksud Abu Abdillah? Ini nama dia kunyah. Dalam bahasa Arab kita panggil kunyah. Kunyah ini adalah tradisi orang Arab. Seseorang tu dia ada nama diri dia. Contoh saya Aiman. Beliau adalah Muhammad. Muhammad bin Yusuf, kan? Tapi dia ada kunyah. Kunyah itu dimulai dengan Abu bagi lelaki, Ummun bagi perempuan. Contoh dia Ummu Kulthum. Kan? Nama dia Ummu apa? Misalnya dia Ummu Aiman. Contoh dia. Itu kunyah bagi perempuan. Kalau lelaki, Abul Hasan. Sayyidina Ali karramallahu wajah, dia memiliki kunyah Abul Hasan. Bapa kepada Al-Hasan. Kerana Sayyidina Hasan itu anaknya. Atau kadang-kadang Abu Abdillah. Bapa kepada Abdillah. Dan ini nama kunyah bagi Imam Sanusi, Abu Abdillah. Kunyah dia. Dan namanya Muhammad bin Yusuf
As-Sanusi, insyaAllah kita syarahkan sedikit lagi setelah ini. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Saya juga Ummu Iman. Masya-Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Baik, untuk waktu ini bersama Doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp pun 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Jangan lupa juga untuk dapatkan kitab Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta daripada Pegawai Pemasaran IKIM Encik Johari 019-2380-466 019-2380-466 Encik Johari. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi inforia Islami. Dari Tamim Ad-Dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksudnya, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, demi siapa? Baginda menjawab, demi Allah, demi kitabnya, demi Rasulnya, demi para imam kaum muslimin, dan demi orang awamnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut periwayat dalam hadis di atas, perkataan agama itu adalah nasihat telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dan itu menunjukkan kepada penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepentingan perkara yang dinyatakan itu, dan ia adalah bertepatan dengan maksud sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, ibadat hamba-Ku kepadaku yang paling aku sukai adalah nasihat kerana-Ku. Oleh kerana agama seperti yang dinyatakan dalam hadis Jibril adalah meliputi soal-soal yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan, maka perkara yang dinasihatkan juga adalah berkaitan dengan ketiga-tiga perkara itu. Dan oleh kerana nasihat adalah sifat agama Islam, maka kaum muslimin telah diperintahkan supaya saling nasihat menasihati antara satu sama lain demi kebaikan semua dan demi perasaan cinta dan kasih sayang yang ikhlas terhadap satu sama lain. Nasihat yang diberikan bukan sahaja untuk sesama sendiri, tetapi juga meliputi nasihat rakyat biasa kepada para pemimpin dan nasihat pemimpin kepada rakyat jelata. Dalam soal ini, para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah merupakan contoh tauladan terbaik kepada kita, dan nasihat yang mereka berikan adalah sebaik-baik nasihat. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setiap Pahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, yang masih membincangkan tentang mukaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wusta untuk bahagian kedua. Dan bersama para pendengar, masih lagi ada diskaun menarik untuk anda bila dapatkan kitab Al-Aqidah Al-Wusta ini. Untuk dapatkan boleh hubungi 019-2380-466 Encik Johari. Dan untuk bersama para pendengar, untuk waktu ini kita akan sambung kembali bersama Dr. Aiman. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu dia sebut Abu Abdillah Muhammad Dubnu. Itu bahasa Arab dia macam itulah. Muhammad bin Yusuf. Muhammad tu nama dia. Nama dia. Jadi orang Arab biasanya nama dia tu mufrad, sendiri. Dia tidak murakkab. Macam orang Melayu, contohlah saya pun Melayu tapi Muhammad Aiman contoh dia. Muhammad Aiman lagi itu nisbah. So ada kadang-kadang Ahmad something, Muhammad something. Ada 3 kadang-kadang nama dia panjang. Tiga nama itu biasa. Orang Melayu atau lain-lain itu biasa. Tapi orang Arab biasanya nama dia hanya satu, Muhammad. Bin itu lelaki. Yusufa berarti Yusuf. Itu nama ayah dia. Jadi nama ayah dia Syekh Yusuf yang kita dah bahas dulu. Syekh Yusuf As-Sanusi. Lalu As-Sanusi itu maksud dia apa? Bani dia. Dia punya qabilah dia. Qabilah Bani Sanus. Dia ada Bani Sanus. Bani Sanus ni suatu keluarga. Keluarga yang terkenal di daerah Afrika Utara. Bila dengar Afrika Utara tu maksud dia Libya, Tunisia, Algeria, Morocco dan juga Mesir. Contoh dia salah seorang raja Libya sebelum zaman Muammar Gaddafi, nama dia adalah Mamlakah Sanusiyah, iaitu Kerajaan Sanusiyah. Kerana apa? Pada waktu itu raja dia adalah dari kalangan Bani Sanus. Dipanggil Sanusi. Ini. Okey, mereka ini apa? Mereka ini keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Al-Hasani atau Sayyidina Hasan. Sebab itu disebutkan setelah nama dia As-Sanusi, Al-Hasani, yang berdarah Hasani, iaitu keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Hasan kan Sayyidina Rasulullah SAW ada anak bernama Fatimah. Sayyidatuna Fatimah berkahwin dengan iaitu saudara kepada Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka pernikahan tersebut melahirkan 2 orang anak, iaitu Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain. Maka Hasan adalah yang melalui jalur Sayyidina Hasan, dan mereka banyak ada di Hijaz, sebahagian di Iraq, tapi paling banyak di daerah Maghrib. Maghrib tu Morocco lah. Maghribi, maksud dia Maghribi ini Morocco, Algeria, Tunisia, Libya. Kerana apa? Kerana cerita dia ketika dinasti Abbasiyah ada suatu usaha untuk memerangi keturunan Hasan ini, keturunan Hasani, yang pada waktu itu mereka lari pergi ke Maghrib, ke Morocco, ke Maghribi, di mana di sana dibinalah daulah kerajaan yang bernama dengan Kerajaan Idrisiyah, dinasti Idrisiyah. Dari sempena nama salah seorang pemimpinnya iaitu Idris, iaitu Sultan Idris, yang mana Idris ini keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Hasan. Ini hadir wal hadirat bizakumullah. Sebab itu Raja Morocco hari ini mereka adalah keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dan disebut di sini radhiyallahu anhu, doa kepada Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Ada yang tanya, Ustaz, bukankah radhiyallahu anhu itu khusus kepada para sahabat? Dijawab oleh Imam Nawawi, tak ada masalah. Doa seperti ini diberikan kepada para sahabat dan juga kepada para ulama. Walaupun Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani bukan daripada sahabat kerana dia datang kurun ke-9 Hijriah, akan tetapi adalah harus untuk kita berdoa dengan radhiyallahu anhu, tidak menjadi masalah. Ada di dalam tulisan Imam Nawawi. Wa ardahu, semoga Allah SWT meridai, iaitu Imam Sanusi. Dan insyaAllah kita buka Q&A.
Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan untuk waktu ini ada soalan di WhatsApp konti 01129004 dan juga di YouTube Wikimedia. Ada yang bertanya, Doktor, apa hukum meletakkan gelaran Syekh tersebut pada Mufti Google? Bagaimana, Doktor? Jadi kita kena tahu ini namanya meletakkan title bukan pada tempatnya. Meletakkan suatu penghormatan pada yang tidak layak untuk dihormati. Lebih kurang macam itulah. Ini tak boleh. Tak boleh. Sepatutnya melainkan secara adat. Kalau adat tak ada masalah. Contoh dia, saya pergi Kedah. Dekat Kedah ni memang ada budaya, dia panggil Syekh. Semua orang Syekh. Dia memang, itu lain lah, adat. Kan? So, kalau adat tak ada masalah. Tapi kalau dimaksud ini Syekh dengan maksud orang yang berilmu, dengan maksud yang ini, tidak bolehlah diberikan kepada orang yang bukan derajat ilmu. Kecuali yang dimaksud itu Syekh kerana maksud tu. Ini hadiri wal hadrah hafizahullah. Itu Syekh. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Ada satu soalan lagi pada waktu ini, Doktor bertanya. Saya selalu dengar orang sebut Al-Arif Billah. Apa maksudnya, Doktor? Al-Arif Billah. Jadi Al-Arif Billah ni suatu istilah yang sama dengan Al-Arif yang disebutkan tadi, menunjukkan kepada tokoh yang berbicara tadi atau tokoh yang kita sebutkan atau siapapun tokoh tersebut yang mencapai di dalam ilmu tasawuf ini derajat yang magnificent, derajat yang sangat hebat lah. Lebih kurang macam itu. Derajat yang agung, yang hebat. Maka dia dikenal sebagai Al-Arif Billah. Kerana apa? Dia dianggap sebagai orang yang mengenal Allah SWT. Dia dianggap orang yang kenal Allah dalam keadaan mungkin masuk di dalam hadis Sahih Bukhari, di mana iaitu seseorang yang qurbul nawafil, man taqarraba ilayya ila akhirih itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga melakukan semua perkara yang wajib, bahkan perkara sunat seperti wajib baginya, yang mana sampai pada derajat semua ibadat ini dia buat dengan khusyuk dan teliti. Maka maksud hadis tersebut itu adalah seperti Al-Arif Billah, sehingga dia fana di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai derajat fana. Fana ini maksud dia adalah tenggelam, hanyut di dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan kenal perkara yang ada di dunia ini berlaku tidak lain tidak bukan adalah kerana Allah SWT. Dia ini beribadah, dia tahu bukan diri dia. Allah SWT takdirkan dia dapat ibadah. Maka dia bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. La in kafartum inna azabi lasyadid. Ini. Jadi seperti itu. Al-Arif Billah. Jadi saya bagi contoh. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Qutbul Irsyad, dia menyebutkan dia bertemu dengan Syekh Yusuf Al-Maqasari, ulama alam Melayu, ulama Nusantara dari Makassar. Syekh Yusuf Al-Maqasari menziarahi Qutbul Irsyad di Tarim. Ketika di Tarim itu, Syekh Yusuf Al-Maqasari itu digelar oleh Habib Abdullah Al-Haddad sebagai Al-Arif Billah. Kerana apa? Dia memang sufi yang Habib Abdullah Haddad tahu dan yakin dia ini mencapai derajat iaitu ilmu tasawuf yang tinggi. Dan lebih-lebih kita tahu bahawa Syekh Yusuf Maqasari ini memiliki kitab-kitab ilmu tasawuf yang banyak. Saya ada manuskrip dia. Jadi manuskrip Yusuf Maqasari yang mensyarahkan ilmu tasawuf yang sangat-sangat tinggi. Ini hadir wal hadir hafizahullah. Itu contoh dia. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan ada satu soalan mungkin terakhir pada waktu ini, Doktor bertanya. Sekarang ini ada banyak orang sebut Habib-Habib itu bukan keturunan Nabi SAW. Mungkin ada pandangan dari Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan berlaku di Malaysia kot. Ini berlaku di Indonesia.
masing-masing, tapi secara ilmiah banyak sekali bukti yang sesuai dengan ilmu nasab, kita panggil. Kita nak cakap nasab ni keturunan Rasul atau tidak tu kita panggil ilmu nasab, yang menunjukkan bahawa mereka habaib atau habib ini adalah maksud dia orang-orang dia spesifik lah zaman sekarang ni, spesifik kepada ulama-ulama dan keturunan Rasul yang ada di Hadramaut, di Tarim tepatnya, atau di Yaman. Dia ada satu tempat nama dia Hadramaut, di situ ada Tarim. Banyak ulama-ulama dari dulu ni, ulama yang memang mereka keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, Sayyidina Husain. Kalau tadi Imam Sanusi melalui jalur Hasan, mereka jalur Husain. Buktinya apa? Buktinya adanya iaitu syajarah. Kalau boleh buka Prof. Nakib Al-Atas, dan Prof. Nakib Al-Atas termasuk Habib sebenarnya, kan, kerana dia Al-Atas ini termasuk satu keluarga Ba'alawi yang ada di Yaman, yang ada di Hadramaut. Dan kalau lihat tu dia ada tunjuk manuskrip silsilah keturunan Rasul, contoh dia. Dan ada satu kitab Syajaratu Ahlil Bait kalau tak salah, yang dikarang, ditulis, dikumpulkan dalam tu berbagai manuskrip, dikumpulkan dalam tu, menunjukkan nasab mereka sambung. Dan ulama mengiktiraf, banyak ulama lain yang bukan dari keluarga mereka datang dan mengakui. Dan ada orang yang hidup di zaman 700 pergi dan mengetahui dan menyebut kisah tersebut, di mana bila pergi situ dia orang panggil, mereka memanggil keluarga habaib ini sebagai syurafa. Mereka waktu itu mungkin gelar habib ni tak terkenal lagi, tapi dipanggil sebagai syurafa, syarif. Dan ketika Sahib Mirbat, salah satu keturunan ini yang meninggal di Oman, Sahib Mirbat nama dia, dia memang sebelum meninggal pesan kepada anak cucu dia untuk keluar berdakwah. Kerana sebelum tu mereka khumul, duduk tak nak keluar, kan, banyak berzikir. Tapi setelah itu mereka disuruh keluar berdakwah, maka tersebarlah keluarga mereka di berbagai belahan dunia, termasuk Afrika, termasuk Afrika dan termasuk di Nusantara. Maka yang Said ada di Malaysia ini Habib lah, cuma kita tak guna istilah Habib, kita lebih guna istilah Said, kan. Ada keluarga dari Al-Jufri, ada keluarga dari Al-Aidarus, Toku Paloh. Contoh dia ulama besar di Terengganu adalah Al-Aidarus, kan, betul kan? Kalau kita pergi ada yang Al-Atas, Prof. Nakib Al-Atas, ada keluarga Al-Atas, ada As-Saqaf. Jadi apakah mereka sah keturunan Rasul? InsyaAllah sah, kerana ulama banyak semua mengiktiraf dia. Hadirin wal hadirat abidakumullah. So orang yang tak iktiraf ni mungkin masalah lah kot, masalah hati, wallahu alam. Kita tak boleh nak judge. Tapi ingat, luhumul ulama masmumah, darah daging ulama ini beracun. So kita kena hati-hatilah. Ini dihadiri wal hadra abidakumullah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini dengan sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada doktor untuk tajuk petang ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk petang ini kita baru membaca mukadimah dia tentang permulaan nama pengarang kitab tersebut, iaitu Al-Imam As-Sanusi, menunjukkan ketokohan beliau adalah tokoh yang sangat tinggi dan hebat, dan alhamdulillah berkat usaha dan dakwah dan ilmu beliau, dia tersebar ke seluruh penjuru dunia, dari hujung barat sehingga hujung timur. Dan insyaAllah kita harapkan ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman Al-Aqiti atas pertemuan untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, jangan lupa juga untuk dapatkan kitab Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta bersama pegawai pemasaran IKIM 0192380466 0192380466 Encik Juhari. Ya, terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Emporia Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid.